قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وثانيهما مطول وهو وضع إلهي سائق لذي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. Itu ta'rif yang kedua, yang mana Syekh kita kata di atas, walahum fihi istilahan ta'rifan, dan bagi mereka itu ulama radhiyallahu anhum fihi fid din. Kita dah bercakap masalah din diterjemahkan dengan agama. Din hak diterjemahkan dengan agama. Kita maklum atas tadi, din tu makna dia banyak. Satu din makna taat patuh. Satu din makna ibadat jadi hamba. Satu din dengan makna jazak balas. Satu din dengan makna hisab periksa. Satu din dengan makna agama, ma yutadayyanu bih, barang yang diikut-ikut sudah jadi biasa. Tu din agama. Kemudian bagi ulama pada din istilah, maknanya makna din pada istilah ulama itu terbit dua ta'rif. Ta'rifan ahaduhuma mukhtasarun, salah satu daripada dua ta'rif itu pendek, ringkas. Ni hak yang kedua ni mutawwalun, panjang. Tu dia. Hak kita dak bawa-bawanya hak atas nu lah. Din dengan mana ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi binal ahkam. Senang hak tu. Din dengan mana syariat, peraturan, undang-undang yang telah mengatur oleh Allah ke atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Daripada segala hukum. Tu dia agama. Tu dia agama. Maka agama tu hak Allah Taala mengatur, itulah panggil dinul Islam. Itulah dinul Islam melalui atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak melalui atas lidah Musa, agama Yahudi. Bahkan kita klik pada makna Islam juga. Kita klik kenapa klik pada makna Islam juga? Kerana din Islam makna serah. Bila orang beragama dengan agama Allah, mana orang serah diri kepada Allah, orang jadi hamba Allah. Klik kata juga. Itu dia. Kemudian ta'rif yang kedua ini panjang. Bala mana ta'rif? Wa huwa dan iaitulah ad-din ataupun ta'rifud din. Tu senang. Wad'un ilahiyun, ataupun nak katakan wa huwa ad-din bi hadzal ta'rif. Tu lebih muafakat dengan kaedah tada khabar, kerana wad'un dikena ke din. Wa huwa iaitulah ad-din bi hadzal ta'rif. Kau tu wad'un ilahiyun, ialah hantaran. Wad'un dengan mana maudu'un, tu dia syarah di bawah. Wad'un ilahiyun, hantara yang bahasa Tuhan. Nak keluar hantaran yang dibangsa kepada manusia, tu tak panggil agama. Hantara hak yang dibahasa kepada Tuhan. Ilahiyun sa'iqun, yang datang ia li zil uqulis salimati, bagi orang yang punya akalan yang selamat.
bi ikhtiyarihimul mahmudi, dengan pilihan mereka itu al-mahmud yang dipuji. Mereka itu tu zil uqul. Kalau kata zawil uqul tu lebih muafakat, menunjuk tahjamu. Kalau kata li zawil uqul tu menunjuk tahjamu. Kalau zi tu menunjuk lafaz mufrad, cuma idafah ke lafaz jamak. Az-zuhir kat li zawil uqul sebab dia mari dengan dhamma jamak bi ikhtiyarihim. Kalau pakai zi tu mufrad, nak kata bi ikhtiyarihi, barangkali li zawil uqul. Tu la'alla kita wala alla saja. Tu dia. La'allahu barangkalinya, ataupun az-zahir li zawil uqulis salimati, bagi segala yang ampunya, punya jamak, bagi segala yang ampunya akal yang salimah, bi ikhtiyarihim, dengan pilih mereka itu zawi. Situ nak nampak kata jamak tu, bi ikhtiyarihim, dengan pilihan mereka itu zawil uqul al-mahmudi yang dipuji, ila ma kepada barang saiqul lizawi. Kalau gitu lizawi itu la litaqwiyah jadi maf'ul saiqul. Hantara ya bahasa Tuhan yang membawa ia akan segala orang yang mempunyai akal yang selamat, dengan pilihan mereka itu yang dipuji, membawa ke mana? Ila ma. Ila ni takluk pada saiqun. Li tu la li taqwiyah, maksud atas maf'ul bagi saiqun. Mana hataran ni yang membawakan akal orang punya akal, membawa kepada mana? Kepada ila ma, kepada barang huwa ia barang yang khairul lahum, yang baik bagi mereka itu, bagi zawil uqul bizati. Tu takrif panjang sungguh. Nak faham dia kena mai faham di apa dia nu, di muhtarazat dia ataupun di mukhrajat dia ni, di keluaran dia ni. Kita nak faham molek. Cuba kita tengok huraian takrif. Kalau gitu faqauluhum, maka bermula kata mereka itu, kata al-mu'arrifin, orang yang mentakrif lah, ulama yang mentakrif dengan ini takrif ni. Puak-puak mu'arrifin kata apa tadi? Agama itu ialah wad'un. Kali itu faqauluhum wad'un itu ditafsirkan ai maudhu'un. Qauluhum mubtada, ai itu tu salah kata mufassarun, ditafsirkannya ataupun kainun bimakna maudhu'. Salah kata gitu, jadi maknanya khabar lah. Qaulu mubtada ai maudhu'un tu khabar situ dah. Maknanya ditafsirkan, dipakaikan makna maudhu'. Sebab tu makna wad'u dengan makna maudhu'un, hantaran. Kalau gitu fahuwa wad'un masdarun, kelimah masdar tu wada'a yad'u wad'an. Kalau ke segi kelimah masdar lah, kalau ke sarah, tapi makna dia tidak pakai makna asal masdar dak, bi ma'nas mil maf'uli, dengan makna isim maf'ul. Supaya khalqi masdar pakai makna isim maf'ul, makna makhluk. Dah. Lepas tu makna gana wad'un dengan makna maudhu', ai syai'um maudhu'un, suatu yang dihantarkan. Wad'un ilahiyun, suatu yang dihantarkan. Atau dikata hantaran ya bahasa Tuhan. Mana yang menghantar ialah Tuhan, yang menghantar ialah Tuhan. Panggil tu panggil hantaran yang dibahasakan kepada Tuhan. Kemudian apa tu hantaran tu? Tak kiralah bi qat'in nazari, jatuh titik za. Bi qat'in nazari, dengan putus tilik, dengan tak tilik lah. An ayyakuna, daripada bahawa adalah ia asyai'ul maudhu' itu hukman ke hukum ke au ghairahu. Tak kiralah situ. Ada pohak dulu nu masyara'ahu Allah, letak di ahkam haludah. Barang hukum-hukum ia telah mengaturkannya oleh Allah atas lidah nabinya, telah mengundangkannya oleh Allah. Hak ni hantaran. Hantaran ni tak kira hukum atau lain.
Di mana? Hantaran yang dibasuh pada Tuhan. Hantara tu dengan putus tilik daripada bahawa ada ia asyai'ul mawdu' tu hukman ka aw ghairahu. Supaya apa tu? Putus tilik situ li ajlil ikhrajatil atiyati, kerana beberapa keluaran yang lagi akan datang. Kait ni nak keluar apa kan banyak kat depan. Kalau gitu wada khalal majazut ta'rifah, dan masuk oleh majaz di dalam ta'rif tak apa, li syuhratihi kana masyhurnya. Hak ta'rif tu tak masyhur. Hak tak masyhur masuk majaz tak boleh di dalam ta'rif, kerana ta'rif tujuan nak memperkenalkan. Apabila nak memperkenalkan tu gaya hak majaz pula payah kenal. Oleh kerana mu'arrah tu masyhur sangat, tak apalah masuk majaz sikit tak apa. Supaya kita royak orang yang terkenal dah. Royak sikit-sikit pun tak apa. Dah moga orang duk kenal dah. Itu dia. Itu dia. Seolah-olah jawab soal muqaddam tu wadakhala tu. Kali tu masuk majaz. Tak apa masuk majaz di dalam takrif kerana masyhurnya. Kerana masyhurnya. Nyonya apa dia? Nya mu'arrah tu. Takrif mu'arrah tu. Mana din dah. Wa qauluhum, dan kata mereka itu klik pada mu'arrifin pula. Ulama yang mentakrif tadi dia kata agama tu wad'un ilahiyun. Sifat dengan ilahiyun. Perkataan ilahiyun maknanya ai mansubun lil ilahi, antara yang dimasukkan yang dibangsakan kepada Tuhan. Wa huwa al ilah Allah taala. Antara bahasa Allah, bahasa mari pada Tuhan. Itu panggil agama. Kalau hatarah hak dibahasa kepada lain pada Tuhan, tak panggil agama. Hak ni panggil fikiran manusia. Ini rekah manusia. Sebab itulah yang di antara Quraisy musyrikin Arab Mekah tak terima hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan Muhammad rekah. Am yaquluna iftara. Bahkan mereka kata kepada Nabi Muhammad telah rekah Quran. Bahasa pada Tuhan. Dah hak dia rekah. Dia. Kita dah baca surah Sajdah dah. Am yaqulun, bahkan mereka tu berkata, bahkan adakah patut mereka berkata iftara, telah rekah ia Muhammad akan Quran. Pasnya kata Tuhan, ni kata mari Tuhan hak dia rekah. Puak musyrikin kata. Lalu Tuhan jawab, bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan ia Quran hak Muhammad dak baca tu sebenar dari Tuhanmu Muhammad. Bal huwa haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik. Hingga sampai akhir lagi. Tu apa tu? Ayat tu duk tolak puak kafir, duk tuduh ke Quran tu kata hak rekah Muhammad. Dia kata rekah Muhammad, dia kata. Walhanya dak hak ilahiyun. Sebab dia tak boleh terima tu. Sebab dia tak boleh terima kerana di antara ada dalam sebut dalam Quran tu benda hak bercanggah dengan nafsu dia. Nafsu dia sembah lain pada Allah, dak sembah patung, sembah berhala. Tiba-tiba Quran mai ajak suruh sembah hanya Allah juga, canggah dengan dia. Pula hidup lari makan bangkai hak dia sudah jadi adab yuma yutadayyanu bih bagi orang Quraisy masa tu makan bangkai. Bahkan dalam iktikad mereka kata bangkai lebih suci pada hak sembelih. Dia kira kata tak ada syirik, hak Tuhan mati terus, dia kata. Ada hak sembelih tu jadi nampak sahabat kita. Hak tu hak syirik, dia kata. Ada hak mati dengan tak sembelih, hak nu hak Tuhan mati terus, dia kata. Hak tu tak ada syiriknya. Ayat tengok gigi pegangnya teruk dah dia gigi. Telajak teruk pas marinya haram bakai. Tu hak mula-mula sekali di Mekah lagi. Ada pok arak, tak ada haram lagi. Mari di Madinah baru haram arak, ada judi. Duk boleh lagi lah arak tu masa duk Mekah di duk Madinah awal-awal duk boleh lagi minum arak judi boh. Reba duk boleh main lagi. Tapi hak ni penting dulunya larang makan bakai. Kita setak hak tu juga. Tu syariat. Hak tu di Mekah lagi dah. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir juga.
Nah, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman sampai akhir. Tu haram pakai. Dia berakhir sekali. Jangan siapa dia nak makan dia katak, roboh. Tengok macam-macam lah. Hak jatuh bukit, hak jatuh lagu pendek kata, hak itulah dia duk makan. Apa mari lari hak tu. Selalu dia kata Muhammad rekoh nyalahi tok nenek moyang, payah kata Muhammad ni mendatangkan barang tak pernah kita kenal pada nenek moyang kita ni. Abu Jahal kata ke Nabi Muhammad, wa atana bima lam na'rif. Ya ta Muhammad bawa datang agama main mana ni kami tak pernah kenal, dia kata. Nenek moyang tak besar besarlah ni ya. Kan tu tengok tu teruk tu nak heret satu tu. Tu dia. Inilah bila kita mengaji agama ni apa dia? Wad'un ilahiyyun. Hantar hak bahasa mari Tuhan. Sampai suk terik bila dia tak situ sangat mengata gini sudahlah Muhammad. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annaha safafi. Aku manusia serupa kamu, cuma diberi wahyu kepadaku bahawa Tuhan kamu Tuhan ya Esa. Mengata gitu Muhammad. Nah. Kemudian nak keluar hak mana tu? Wad'un ilahiyyun tu nak panggil agama. Maka nak keluar hak mana? Wa kharaja bihil wad'ul basyariyyu zahiran. Tu sepah tu. Dan keluarlah dengannya dengan qaulihim al-ilahi ni keluar oleh al-wad'ul basyariyyu zahiran. Keluar oleh hantara ya bahasa manusia. Hak bahasa manusia hantar, hak bahasa manusia buat, hak bahasa manusia rekoh. Manusia kuasa kau boleh menghantarkan? Katanya, kuasa kau manusia boleh merengkahkan sesuatu? Tidak kau semua Allah Taala zahiran. Kaedah. Hantara ya bahasa manusia arti pada zahir, pada pandangnya zahir ya. Tengok separuh rumah, pandangnya zahir gak manusialah mereka, yakni usaha. Situlah tu panggil zahiran. Maka kita berkecek turut zahir gak boleh isnadlah kepada manusia. Itu manusia buat, ini manusia buat, ini kita kecek turut zahir. Pandangnya zahir pun begitu. Adapun kalau pandangnya hakiki, kalau klik pada hakikat sungguh, hakikat wa illa, dan jika tidak ay wa illa naqul zahiran. Kalau kita tak kata pada zahir tak kait hak tu. Wad'un al-wad'ul basyariyyu bukan zahiran dak. Pada hakiki tak betul. Wa illa fala yasihhu. Wa illa ay wa illa naqul apa dia zahiran. Jika kita tak kata zahir, hantara bahasa manusia pada zahir, kalau tak kata gitu, fala yasihhu, maka tidak sah. Sebab apa kata tidak sah? Li'annal wadi'a li jami'a syahwa. Dia kita nak susung bunyi dah. Maka tidak sah. Kerana yang menghantarkan semua perkara itu siapa? Fal wadi'u li jami'il asya', panggil fa masuk atas illah ni. Jawab dia mahzuf. Dia pasal inilah. Wa illa naqul zalika. Wa illa naqul zahiran. Jika kita tidak kata zahir, maka fala yasihhu. Tu hazah. Maka tidak sah. Sebab apa tidak sah? Li'annal wadi'a li jami'il asya', kerana yang menghantar ke semua perkara itu siapa? Huwallahu, ialah Allah fil haqiqati, pada hakikat. Sebab tu kalau berkecek buat dalam erti mengada, hak tak ada beri ada, semua Allah. Ada pembuat dalam arti usaha, sabar, hak tu boleh sanalah ke makhluk. Maka hendak kata wad'un ilahi ni zahiran, pada zahir ya. Baru sah. Hak ni tak panggil agama. Tak panggil agama. Hak hantar manusia ni fikir manusia ni panggil ideologi ni. Bahasa dia panggil ideologi ni. Orang ni fikir buat tulis. Hak ni main mikir tulis buat pelaturan ke apa. Hak ni panggil agama ni. Hak ni sebab kita fikir nak buat undang-undang misalnya. Fikir nak buat undang-undang. Kadang-kadang kita fikir apa molek gini, tulis. Ujalah ni. Bawa fikir apa? Tulis. Dia panggil atas al-wad'ul basyariyyu zahiran.
Walha Tuhan juga ilham. Tuhan juga capak. Hidup mikir sendiri mana boleh. Tengok. Dan Tuhan menghilangkan akal habis fikiran. Ini dia panggil sanaran majak. Misal macam mana al-wad'ul basyariyu. Hak ni tak panggil agama lah. Kalau nak panggil agama ni kena wad'un ilahiyun. Hak wad'un basyariyun bukan dia dah lah. Misalnya wazalikal wad'ul basyari zahiran tu ialah nahwur rusumis siyasiyati. Itu dia. Peraturan dia bahasa memimpin. Apa makna ar-rusumis siyasiyati ayil qawanin, arti pelaturan allati, pelaturan yang tarji'u ilaihi, yang kembali ilaiha kepadanya oleh siyasatul alam, oleh memimpinkan alam. Itu dia. Segala pelaturan yang kembali rujuk kepadanya lah oleh siyasatu ataupun turja'un. Kita ambil daripada arja'a yurja'un irja'. Turja'un yang dikembali, yang dirujukkan kepadanya akan siyasatul alam, akan memimpin alam. Itu dia. Orang nak pimpin alam macam mana? Orang yang nak retah alam macam mana? Dia tulis dia garis, dia fikir, dia tulis. Jalan lagu ni, cara lagu ni, mikir-mikir buat. Tu apa peraturan manusia. Agama kata bukan. Itu dia. Sabit tu masalah ideologi fikiran ni. Kadang-kadang lepas keluar ingat molek. Kira manusia kita kena rajak klik pada syariat peraturan kita ada. Dalam fiqh ulama letak sebut siap dah. Supaya kita tak tinggalkan jalan agama Allah, dah kita nak berjalan agama gak. Apa-apa kita nak bina atas agama, kita jangan tinggal asas agama dari segi akidahnya, segi hukum syariat dia ada siap dah. Tu dia hak ijtihad ulama ambil siap dah. Daripada al-Quran wal hadis kita kena rajak situ. Jadi rajak pada ideologi, pada fikiran. Nanti rusak. Kita orang yang beragama maknanya. Tu dia tak panggil agama tu. Tu panggil wad'ul basyari, al-wad'ul basyari zahiran dia panggil. Seumpama rusumis siyasiyati ayil qawanin allati turja'u ilaiha siyasatul alami. Seperti ilmi islahil manzili, seperti ilmu cara membaiki tempat, baiki tempat duduk, baiki rumah, baiki bangunan berapa tak. Tu satu siasi. Tu dia. Wa husnil ishrati ma'al ahli wal ikhwani, dan seperti ilmu elok pergaulan. Cara nak bergaul, orang kata dalam masyarakat, dalam pergaulan. Tu orang panggil kata pelaturan. Pelaturan yang dia dibuat tengok kepada tu orang ahli banaran. Dia dak fikir cara nak memajukan bandar macam mana, nak membersihkan bandar, dak fikir. Nak lah mana nak memajukan, kadang dak fikir nak pergi maju. Nak buatlah mana nak membanyakkan ekonomi, fikir. Kadang-kadang tarik marilah tu. Tarik mari orang luar masuk tak ada kira berbogel dan bergapo ke. Salah dengan agama. Peraturan tak apalah. Kena dengan peraturan hak kita buat, tapi dengan agama. Tu dia. Dia fikir-fikir jangan tinggal agama. Tinggal agama pelerak tu dia. Baik. Itulah sebab tu kita nak targhib, nak menggalakkan. Menggalak jangan lakah garis agama. Kita nak mentarghib, nak menggalak jangan lakah agama. Hingga siapa ulama sudah mengittifaqkan kita nak guna targhib tu boleh ambil hadis dhaif dengan syaratnya boleh mentarghib, sekalipun nak ambil hukum dengan dia tak boleh. Ulama tak ambil buat hukum di setengah-setengahnya. Tapi untuk mentarghib, menggalakkan dalam buat ibadat dan sebagainya, buat kebaikan, maka boleh. Juga nak tarhib, nak menggerungkan kita daripada melaku maksiat, boleh ambil hadis dhaif mari. Nak menggerung supaya kita terperanjat dan berhenti daripadanya. Dengan orang hukum, ulama dah bicara lagi dah. Tu nak hak suci sungguh, hak bersih sungguh. Tu dia. Hingga siapa bila tak nyata di si ulama, tawakufkan, hentikan dulu. Sebelum nyata, nanti dulu, nanti tunggu nyata.
Tengok cermatnya ulama. Sebab tu agama tak rusak agama Islam. Kerana ulama umana ur-rasul. Tu pas kita pergi buat celah buat caci mereka tak boleh ni. Mana kita pergi menentang aulia Allah Taala. Begitulah boleh penyakit. Kitalah boleh penyakitnya. Ayat dah man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa dia buat musuh dengan aulia aku gak, nantilah aku izin ke mereka tu dengan perang. Yani aku beritahu bahawa aku akan memerangi mereka. Apa cara lagu mana Tuhan memerangi dia buat cara. Buat sabak mana-mana. Tu dia. Tu ulama kita mesti sanjung tinggi. Sebut ulama kita doakan rahimahumullah taala, radhiyallahu taala anhum. Kita perlu doa mereka semoga Tuhan redha dah bertambah redha, rahmat dah tambah rahmat. Maka kita sebut itu, kita doakan semoga keberkatan mereka tu sampai kepada kita. Ni dak sebut ulama celah selalu. Kita ulama pun perlu dijauh-jauhkan, dibakar. Ya tengok ganah. Tu dia supaya kita boleh menentukan. Baik. Seperti ilmu islahil manzil, seperti ilmu membaikkan tempat kediaman, macam mana? Tu dia. Wa husnil ishrah tu maknanya pergaulan kedudukan lah. Ada ilmu cara elok baik kedudukan pergaulan. Tu dia orang kata kemusyarakatan. Tu dia. Bermusyarakat. Katalah kau anak-anak pun jadi tinggal humi. Ni boleh bahasa baru tinggal tua. Ya tengok. Nah gitu kan. Hati dia punah jalan lagi habis. Wa husnil ishrah. Dan elok pergaulan ma'al ahli serta ahli keluarga wal ikhwani serta saudara mara. Segala saudara. Ni dak saudara jadi orang lain baik. Tu dia. Wal awda', nampaknya atas klik apa nama ni, wal awda'is sinaiyati. Nak pergi ke mana ni? Nampaknya atas klik pada ar-rusum. Seumpama hantaran ya bahasa pertukangan. Ya bahasa pertukangan. Bahasa jadi tukar kita panggil. Hantaran bahasa tukar. Ya ada juga tengok sebagai mengaji wiswak tu. Mengaji cara wiswak, cara tukar tu buat tu, batu tinggi tu, nak belatu, muka ni. Dia ada cara juga tu. Sinaiyah. Cara baiki, cara apa dia ada kaedah-kaedah dia. Cuma kita tak ada belajar kaedah ni, kadang-kadang boleh dengan Tuhan ilham gitu. Rajin kokang tu. Boleh sikap buruk kokang boleh naik dia. Tik buruk kokang bahasa minat bahasa tu. Hidup baik dia. Anda tahu nak urut tahu kawan. Cabut ambil hak tu nya pecah situ nya ambil capu jadi ke dia. Hak tu hak ilham Tuhan beri. Mu ambil mana ilmu ni tak ada apa anak dia besok kokang dia. Dia boleh lagu tu ada juga kan. Kadang-kadang dia mengaji sungguh kitab berketung-tung pelik nak buat apa tak boleh. Tu pandailah kitab tu, pandailah surat kaedah gini-gini cuba buat tengok. Pelekat tak anda sekerup lewat tabak lebih dah sekarang. Buat tak senang. Dia pun kata bisa saja tak besok. Ni boleh ngah besok. Kokang sikap buruk itu habis. Tu dia. Ni satu pemberian Allah Taala. Apa lagi orang tu dia mengaji tambah tak lalulah. Tu dia. Dia panggil awda' sinaiyah. Seperti apa di antara lain katijarati. Seperti berniaga. Cara berniaga dia ada juga. Cara kaedah dia. Satu kau mengaji dalam ilmu cara keperniagaan. Wal qizazah ni apa ni, ilmu bahasa cara bertenung apa ni. Qaz di antara lain pakai makna setera. Biasa bertenung. Ni nak cari lurah ni, cari lurah gharibah sikit ni. Jangan guna. Wa ghairi zalika, dan selain daripada zalikal mazkur. Wa qad kanatil hukama'ul qudama'u. Jamak semua tu hukama, jamak pada hakim, qudama, jamak pada qadim, ta'in.
Dan sungguhnya adalah orang-orang bijak pandai yang dulu-dulu, hukama ya dulu-dulu. Kita kata di antara orang yang belum bakit Nabi puak-puak hukama. Tengok. Di antara lain yang terkenal nama Aristoteles. Tu orang dulu-dulu lagi tu. Sokrat. Tengok. Orang tu. Puak-puak yang paling kata ahli falsafah. Yang paling puak hukama yang kudama. Kalau kita kira orang belum Islam. Bila hak puak-puak ni pula ni. Masa Islam ni tengok Ibn Sina. Al-Farabi. Di antara Imam Ghazali. Puak darasat. Anak darasat dia panggil. Tu puak ahli-ahli bijak tu. Mereka itu yu'allifuna kutuban. Mereka mengarangkan kitab-kitab. Fi siyasatir ra'iyati, mereka buat yu'allifun, mereka karangkan kutuban, kitab-kitab fi siyasatir ra'iyati, pada memimpinkan rakyat. Cara nak merintah. Dia tulis kitab-kitab. Bagi orang yang nak berjalan kat tu, dia mengaji kitab satu. Ilmu siasah. Wa islahil muduni, nak membaikikan bandar-bandar. Mudun jamak dan Madinah, bandar-bandar. Tu dia. Dia adalah ilmu cara ke pelaturan. Ada cara pelaturan mengaji kah bahasa tu. Maka tak kala itu, bila ada orang dulu-dulu dia ada tinggal karang ngetu tu, orang-orang kamu dia pula rajak ke tu. Fayahkumu biha mulukum la syar'a lahum. Maka menghukumlah dengannya, dengan al-kutub, dengan kitab-kitab karangan orang dulu-dulu ni, oleh mulukuman, raja-raja mereka, la syar'a lahum, yang tidak ada syariat bagi mereka itu. Raja-raja mereka yang tidak ada syariat bagi mereka itu. Yang behonu kitab no. Tu dia kitab-kitab falsafah. Fa innahu, maka bahwasanya, wa in kana al-khaliqu likulli asya'i huwa Allah Ta'ala, maka bahwasanya apanya klik kepada al-mazkur minar rusumis siyasiyah wal awda'il tinaiyah. Tu semua tu walaupun yang menjadi ke semua perkara pada hakikatnya huwa Allah Ta'ala. Wa in kana al-khaliqu ay haqiqatan, maknanya dia. Wa in kana al-khaliqu li kulli syai'in ay haqiqatannya huwa Allah Ta'ala, ialah khaliq yang menjadi ke semua perkara, sebagaimana Allah Ta'ala kata Allahu khaliqu kulli syai'. Walaupun hakikatnya Allah yang menjadi semua, tetapinya illa annal bashara illa man, lakin tetapi manusia, lahum bagi mereka itu, bagi bashar, fi hadhihi, pada ini, hadhil mazkurah ni, kasbun. Tak kala sabit bagi manusia tu usaha. Kasbun mubtada muakhar, lahum khabaru muqaddam. Jumlah itulah jadi khabar anna. Illa annal bashara, lakinnal bashara, tetapi manusia, lahum sabit bagi mereka itu bashar, fi hadhil mazkurat, hadhil mazkurat min apa tadi, minar rusumis siyasiyah, al-awda' sinaiyah, hingga sampai hatta ke kitab-kitab. Sabit bagi mereka itu kasbun, usaha. Sabit kasbun ada tulah diisnadkan. Supaya kata tukang buat rumah, kita boleh sandarkan buat tu kepada tukang. Tak ada apa, kerana sana yang sebuah kasbi, usaha, ikhtiar usaha saja. Sungguh pun yang jadinya hakiki ialah Allah. Betul begitu. Habis kalau gitu hak tu tak panggil ugamu. Saya tidak tarik itu. Tak maksudlah agama, kerana takrif agama tu ialah wad'un ilahiyyun. Hak ni wad'un basyariyyun zahiran. Tak. Sabit tu nak kata agama tu yang cara hakiki, nak kata agama hak Nabi tak leh. Hak tu agama Islam ni agama siapa? Agama Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad lah tuannya. Tak, tuan majak ya. Tak apa. Tuan majak ya. Makna dia juru menyapa. Sana ke dia, usaha dia. Usaha dia tak kalau Tuhan beritahu ke dia, Tuhan suruh dia menyapa. Boleh sana kata dia ni agama Islam ni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya dibawa ya. Yang dibawa ya. Dia sedikit kalau silap Tuhan murid besar ke dia. Tengok tu. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, menyampailah barang yang dimenurunkan kepadamu dari Tuhanmu, kena menyapa. Kalau mu tidak menyapa fa illam taf'al, kalau mu tak buat macam tu Muhammad nanti. Nantimu. Haba tu takut Nabi tu, ya Allah, takut, sungguh takut silap. Tu dia. Dia letak suruh menyapa. Suruh menyapa. Kalau tak buat, mu tak menyapa dia panggil. Kalau duk menyapa mari dah berjuta-juta, meliung-liung banyaknya. Ni susah aja siap Muhammad nak hukum tak menyapa. Tak takut kan nak jadi rasul? Takut tu dia. Tak serupa dunia. Dunia bila kita jadi besarnya, tak takut dak kuasa kita ikut kita. Habis dunia belah tu. Kalau kita boleh jadi budak yang besar, rasa tak ada apa lah kitanya. Tu dunia dia belah tu. Dunia tu jangan kau besar kau takut. Kau besar kau takut. Kau lebih kau takut. Tu dia lah. Sebab dia tak serupa ni, kata kena main hati. Dia kena main hati. Kalau dunia dia kita besar, kau nak buat apa hak lain bawah dia kita belakang. Kita nak perintah lah mana boleh salahnya. Tapi ingat, kita besar, siapa besar lagi? Ingat gitu lah. Kita aling, siapa aling lagi? Ingat gitu. Nak kita tengok ke mana? Tengok sikit tu saya boleh lalu dah. Aku ini mak kamu banyak ni. Aku ini mak kamu banyak ni. Aku tak ada suruh beri mengutuk tu. Ibrahim bin Adham kata, "Alihaza khuliqta?" Karena tu aku buat muhai Ibrahim. Dia tengah duk buru, terkejut dengan suara telefon mari. Suara hatif nak tak nampak tuan. Aku buat mu untuk tu kat Ibrahim. Terkejut sedangkan dia anak raja-raja. Ibrahim bin Adham. Dia suka berburu. Ada semata bunyi pula, bukan aku buat ni untukmu. Bukan dengan kerja ni aku menjadikanmu kerja lain. Dia pun selalu dah tukar kuda ke demo. Cabut pakaian kebesaran beri kepada ra'i. Dia tukar ambil pakaian ni, serah kuda dia berjalan kaki masuk. Hadap menuju jalan terima sore-sore nyoh kita. Tahu pah mana? Pakah-pakah Mekah. Jalan lagi gitu. Saya dengan Khudai bin Iyad temu dengan Sufyan Tsauri. Jadi ulama besar. Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhum. Tu di zaman orang salah tu. Dia tu buka jalan tengok tu. Walaupun pada tak reti, tak ada belajar, pada buka mari tengok nampak. Lalu tinggal tahu bi kebesaran ada tinggal bi. Walaupun dia tu keturunan raja-raja. Tengok deh. Dia pegawai berasa kata, tak ada apa dunia, tak ada apa sekali. Bukan kanan ni. Taulah dia pula gitu ni. Jadi ulama besar Ibrahim bin Adham. Sejarah tu banyak sangat tersebut. Kita klik ke sini, itulah dia kita dapat beza wad'un ilahiyun dalam takrif agama. Kalau mana tu muqabil dia wad'un basyariyun dan lain-lain bukan. Habis kemudian la yuqalu, ni orang buat iktiraf sikit. Kalau gitu dia kata hukum fiqh pun tak boleh kata agama. Dia kata kan tengok hukum fiqh Imam Syafi'i, maknanya duk sana ke Imam Syafi'i. Fiqh mazhab Hambali duk sana ke Imam Ahmad. Tu usaha daripada Imam Ahmad fikir maknanya. Mazhab Maliki duk sana ke Imam Malik. Katakanlah mazhab Hanafi sana kepada Abu Hanifah. Kalau gitu bukan agama. Apa nak kata weh? Nampak juga. Lalu dia mai sekat. Dia mai sekat. Dia katakan la yuqalu. Tak boleh dikatakan pada i'tiraknya nak ambil hak tak ni mari i'tirak, tak boleh. Mana? Nak kata begini. Yalzamu ala zalika. Lazimlah atas demikian itu, demikian kata. Apa dia?
keluar dengan kata al-wad'ul ilahi oleh al-wad'ul basyari zahiran. Kalau gitu lazim atas demikian itu tu oleh anna ahkamal fiqhi, bahawa segala hukum fiqh, segala hukum fiqh, tengok semaya witir apa hukum. Hanafi kata wajib, orang lain kata sunat muakkadah. Segala hukum fiqh al-ijtihadiyata, sifat dak ahkama hak ia bahasa dapat dengan ijtihad tu. Ni ijtihad kata wajib, ni ijtihad kata sunat, ni ijtihad kata syarat, ni ijtihad kata rukun. Masalah niat tu ambil wudu, Nabi kata tak wajib, lain kata wajib. Tengok kalau gitu bawa pada laysat minad dini. Tu khabar anna ahkamal fiqhil ijtihadiyata. Kalau gitu segala hukum fiqh hak bahasa dapat dengan ijtihad tu, hak ijma' tak apalah, hak ijma' tu hak nas tu, hak boleh dengan ijtihad ni, hak tak ada nas. Laisat, bukan ia ahkam fiqh tu minad din, bukan daripada agama. Dah kata agama wad'un ilahiyun, nak keluarnya al-wad'ul basyari. Sebab apa kata hukum-hukum fiqh bukan agama? Dah gitu ke? Li'annal basyara, ni ilak bagi katanya laisat minad din. Kerana manusia, musuh manusia bukan semua manusia. Ni kanak ki aku, Syekh kata takut dah punya umum manusia kan ni. Boleh kata ijtihad semua lah gitu. Tak, aku kana aibil bashar al-mujtahidin. Tu. Li'annal bashara, kerana bahawa manusia, kanak ki aku dengan manusia di sini al-mujtahidin. Puak ulama mujtahidin, kait sekali lagi. Ijtihadan mutlaqan. Puak mujtahid mutlak, macam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tu hak kita tahu je. Apa tak tahu banyak lagi. Sufyan Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak, orang tabi'in, Auza'i, Imam Auza'i, Abu Thawr, banyak lagi. Orang sampai tabak mujtahid mutlak. Lahum, bagi mereka itu, fiha fi ahkamil fiqh ijtihadiyah tu, bagi mereka itu kasbun. Mereka itu usaha tu waktu berhukum tu. Ni kata gini, hak tu kata gitu, tengok usaha waktu berhukum tu. Hak ijtihadiyah tu. Kalau gitu bukan din lah. Dia kata la yuqalu wa inna ma minhu. Ini masih lagi di dalam iktiraf lagi. Kalau gitu hak saat ni hukum-hukum fiqh ijtihadiyah bukan daripada agama. Kerana manusia ni puak mujtahidin lah usaha buat padanya tu. Lahum lil bashar fiha fi ahkami al-ijtihadiyah kasbun. Wa innama minhu, dan hanya comonya minhu daripada din itu ialah ma warada nassan jelah. Barang hak datang waris dengan jalan nas, tu je boleh panggil agama. Supaya kata sembahyang 5 waktu, nas daripada Allah Ta'ala, wa aqimus salah. Hak tu nas, suruh sembahyang 5 waktu. Hak nas gitu, pakai pihak semaya tu khilaf pula. Tengok niat, ni kata syarat boleh takadum, boleh dulu syarat, tabiat syarat kena dulu pada masyru', niat dulu pada takbir. Dia kata niat tu rukun, rukun kena menyertai muqaranah. Tu ijtihadiyah dia panggil. Dan dalam hadis pula tak ada kata iza qumta ila shalah fanwi, tak ada ajar niat. Ni kata iza qumta ila shalah fakabbir. Lepas tu mari semula innamal a'malu binniyat. Syarat. Ni kata rukun. Tengok tu. Dia panggil hukum ijtihadiyah. Bukan daripada agama. Hanya agama sekadar tak datang waris dengan jalan nah. La khilafa fihi. Tu je. Wa innama minhu minad din ma warada nassan la khilafa fihi. Barang yang datang waris yang dengan jalan nas, yang tidak ada khilaf padanya pada ma warada. Hak tu je lah panggil agama. Apa nak kata? Kalau kita tahu pula zakat fitrah. Ada setengah ijtihad kata tak wajib.
Seperti Daud Zahiri. Kalau gitu hak tu bukan daripada agama. Yang molek dia wasaq. Maka dia kata la yuqalu, tak boleh dikatakan, tak boleh nak diiktirakkan atas kata tadi. Atas kata keluar daripada agama tu wad'un ilahi, keluar oleh al-wad'ul basyari. Nambah tu mari iktiraf ni tak boleh. Sebab apa la yuqalu? Li anna tu bau ila la yuqal. Tak boleh nak kata begitu nah. Li anna kana bahasa kami para ulama naqulu, kami kata hiya ialah ahkamul fikhi al-ijtihadiyah tu, segala hukum fiqh yang bahasa ijtihad tu, itu adalah minad din, daripada agama qat'an, tak ada khilaf, putus bila khilaf. Putus tu daripada agama. Sebab tu setengah-setengah orang dia katakan jadi kita tak ada perlu pada kitab fiqh, kita ada ideologi mempunyai tu fikiran sendiri. Tu dia. Kita ambil fikir kanak nu fikir fuqaha, dia kata. Ayatnya ni. Ni jadi satu jalan yang merosakkan. Orang-orang kemudian ni sedikit dalam medan ni enggak sudahlah, hanyutlah. Dia tak nak fikir fuqaha. Tengok sebab itu berselisih dia tak. Kali itu bahasa dia selisih dalam fikiran, tengok nu fuqaha selisih. Kata wajib, tak wajib. Kalau itu kita tinggalkan, kita ambil fikiran kita pun tu dia. Jangan li'anna naqul hiya minad din qat'an wa hiya al-ahkam, takni tu al-ahkamul ijtihadiyah tu mawdu'un ilahiyun tu. Tu apa yang hantaran bahasa Tuhan tu, mawdu'un ilahiyun tu. Ghayatul amri, sub kerjaannya, sub triknya di sini, annahu yakhfa alaina. Tu ya. Tu dia. Dia panggil mawdu'un ilahiyun, ghayatul amri annahu al-mawdu' ni al-mawdu' ilahinya panggil yakhfa alaina, tersembunyi atas kita orang awal. Tu dia. Kita orang awal. Tak kala sembunyi atas kita nak ambil tak pandai. Kita nak ambil tak pandai. Ni Tuhan nak menzahirkan kelebihan ulama. Orang ni bukan sama. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawab tak sama. Apa di kalangan ilmu pula orang sampai pangkat ijtihad, mujtahid, dengan tak sampai situ adakah sama? Tak sama. Tu dia. Ini Tuhan nak menzahirkan apa dia ni kelebihan. Apa dia orang dia kasih. Jadi kita tak nampak, kita tak erti, kita tak faham, jadi tersembunyi ia atas kita. Ada orang mujtahid wal mujtahiduna yu'anuna. Dan orang yang mujtahidun tadi itu orang sampai pangkat ijtihad, pandai kuasa boleh ambil situ, yu'anuna, diberi, ditolong akan mereka itu. Yu'anuna. Yu'anuna. Ditolong akan mereka itu, diberi pertolongan ke mereka itu, boleh izharaha, menzahirkannya. Allah Ta'ala beri pertolongan ke mereka, menzahirkannya. Menzahirkan apa dia tadi, akan al-ahkam al-ijtihadiyah tu dan wal istidlal, dan berdalil atasnya biqawaidis syar'i. Apa dia tu ada lagi apa? Yu'anu nabi. Ada bahasa kuasa gitu. Ditolong kata dengan menzahirkannya, wal istidlali 'alaiha, dan berdalil atasnya biqawaidis syar'i, dengan kaedah-kaedah syarak. Wala dakhla lahum fi wad'iha, dan tidak ada kemasukan bagi mereka itu pada menghantarkannya, bukan pada masuk pada merengkohkannya ke ahkam. Dah. Berdalil atasnya atas ahkam dengan menzahir bangkali bo. Wal mujtahiduna yu'anuna bi izhariha tu ya. Diberi pertolongan, akan ditolong akan mereka itu dengan menzahir. Az-zahir nak bi izhar. Dengan menzahirkannya ke al-ahkam sani, dan wal istidlali 'alaiha, dengan berdalil atas
Berdalil dengan apa? Berdalil bi qawaidis syar'i, dengan kaedah syarak juga. Berdalil atas al-ahkam saat itu. Kalau gitu wala dakhla lahum, dan tidak termasuk bagi mereka itu, tidak ada kemasukan bagi mereka itu, bagi mujtahidin fi wad'iha, pada merekohkannya ke al-ahkam. Tu muka dia nak waktu ambil hukum lah ni pun dia ambil ni di kaedah syarak juga. Sabit tu dia buat usulul fiqh. Nak waktu ambil hukum fiqh dia letak usul. Nak waktu ambil tafsir dia letak usul kaedah. Maka kaedah dia ambil daripada tu lah. Dia ambil daripada syarak lah. Supaya nak letak kaedah kata ad-daruratu tubihul mahzura, ambil mana? Ambil daripada syaraknya fa man turra ghaira baghin wala adih ngak. Dah ambil situ dia buat usul, buat kaedah. Patut belah mati ijtihad tu kaedah tu. Itu dia. Maka selisih tu adalah rahmat. Sabit dia kata khilaf tu rahmat. Kalau tidak sempitlah kita. Sabit tu Umar bin Abdul Aziz kata, aku tidak serenok kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selisih, dia kata. Bila puak sahabat Rasulullah berselisih, aku serenok selalu, luah jalannya. Tengok sepas semaya 5 waktu ijma'. Tak ada khilaf kata wajib. Fardu ain atas tiap orang mukallaf. Walau uzur sekalipun buat sekadar mampu. Sebab datang warid salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa muttaji'an. Tengok akhir hadis. Tu. Lepas tu mana kata khilaf kata boleh tak semaya? Ada. Kalau itu pergi eka pupu, tak sepik. Lain pada 5, lain pada 5 khilaf hujur. Witir. Kita kata sunat. Kita kata wajib. Lepas tu kita kata sunat eka wajib dah. Eka wajib. Orang kata wajib tak eka sunat tak apa. Tu luah. Sebab apa? Sebab ulama tadilah berselisih. Tu dia, tu kata rahmat. Tapi nak ahli dia ni buat kita dak berselisih. Tapi dia nak ahli dia, maka kita ikut jalan ahli dia. Kita turut jalan dia. Semoga selamatlah kita daripada perselisihan nafsiyah. Selisih yang dibaca pada nafsu tu. Habis. Tu baru 2 je. Baru 2 kait. Wad'un ilahiyun, baru duduk situ ya baru. Panjang lagi depan. Sa'iqul lizawil uqun, panjang lagi. Lalu tu kena setakat tu dulu. Wa qauluhum sa'iqun ay ba'isun wa hamilun. Wallahu a'lam.